Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid tahun 4? Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, hari ini kita akan belajar tentang mari bersuci, yaitu di bawah bidang ibadah. Hari ini kita akan belajar tentang unit 1, yaitu mari bersuci. Jikalau anak-anak murid ada buku teks, sila rujuk pada muka surat 114. Ya, 114. Boleh juga buka di dalam handphone, yaitu buku digital buku teks. Baik, di sini gambar, kalau kita lihat ada 2 orang, 3 orang. Ada dalam cerita ini ada 2 orang. Dan ada beberapa hewan peliharaan lah, ada kucing, ada ayam. Oke. Jadi ada satu cerita lah nih. Mereka bercerita. Yang pertama, di mana cucu dia ni dan juga atuk dia. Dialog dimulakan dengan cucu dia. Tengok Tok, Hafiz terpijak tahi. Atau dia jawab, itulah kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis. Lepas tu cucu dia sambung lagi. Apakah erti najis Tok? Dia punya cucu tanya, apa itu najis? Atau dia jawab, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Jadi cucu dia jawab, oh, baru Fatah tahu. Baik, buka muka surat 115. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis najis. Najis ada jenis-jenis dia. Ada 3 jenis najis ya. Ada 3 jenis najis dalam Islam, yaitu yang pertama najis mukhaffafah. Coba sebut najis mukhaffafah. Ya, pandai. Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Ya, Ustaz ulang. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki, ya, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Ya, itu adalah maksud najis mukhaffafah. Najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah. Coba sebut najis mutawassithah. Pandai. Apakah itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah bermaksud najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Ya, najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Apakah contohnya? Contoh air kencing, tahi dan darah. Ya. Contohnya itulah najis mutawassithah. Baik, najis yang ketiga yaitu najis mughallazah. Coba sebut najis mughallazah. Najis mughallazah. Pandai. Apakah itu najis mughallazah? Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya.
Contoh, air kencing, air liur, dan darah kedua-duanya. Ya, Ustaz ulang. Najis mughallazah ialah anjing, babi, dan keturunannya, serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing. Air kencing siapa? Air kencing anjing, ataupun babi, ataupun keturunannya. Air liur, sama juga air liur anjing kah, air liur babi kah, dan darah kedua-duanya. Darah kedua-duanya maksudnya sama ada darah anjing ataupun babi. Asal berkaitan dengan anjing, babi, dan keturunannya, itu adalah najis mughallazah. Oke, faham di situ? Baik, sekiranya kita mungkin ada di kalangan murid-murid yang terkena. Jadi macam mana mau kasih bersih dia? Macam manakah untuk menyucikannya? Cara membersihkan najis tersebut? Islam ada ajar. Ya, Islam ada ajar. Baik, bagaimanakah cara menyucikan ataupun membersihkan najis mukhaffafah? Masih ingat kan najis mukhaffafah? Ini dia najis mukhaffafah. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Baik, kalau terkena air kencing, ya, bagi najis mukhaffafah, apakah yang perlu kita buat? Renjiskan. Tahu renjis? Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Hanya renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, nampak? Ini gambar nih. Oke. Hanya renjiskan saja. Oke, bagaimanakah pula kalau terkena najis mutawasitah? Najis mutawasitoh. Maafkan Ustaz. Najis mutawasitoh. Bagaimanakah cara untuk kita membersihkan? Pertama, ada 2 cara. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian, atau tempat. Sekiranya di pakaian kamu, ataupun di badan kamu, ataupun di tempat kamu, ya, ada najis, seperti contohnya kencing, kan? Air kencing, kena hilangkan najis terlebih dahulu, bersihkan dahulu, buangkan dahulu najis tersebut, ya. Yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya. Sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau, dan rasa. Pastikan basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau, dan rasa. Pertama, hilangkan dulu najis tersebut. Lepas itu barulah basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, yaitu sama ada warna, bau, dan juga rasa. Bagaimana pula cara untuk membersihkan, ya, najis mughallazah? Baik, dalam Islam ada 3 cara. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian, atau tempat. Hilangkan najis terlebih dahulu jika terkena pada badan, pakaian, ataupun tempat. Setelah itu, yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Ya, basuh. Cari tanah, lepas itu basuh dengan air tanah sebanyak 1 kali. Tengok dalam gambar nih, 1 kali. Yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna, dan rasa. Ingat turutan dia nih. Pertama, hilangkan dulu najis tersebut. Oke, kalau kita tengok gambar nih, tengok dia kasih hilang dulu nih. Ada kesan nih, mungkin tahi kah, kan? Kasih hilang dulu. Yang penting kasih hilang dulu. Kemudian barulah basuh dengan air tanah sebanyak 1 kali. Ingat 1 kali. Oke, basuh. Yang ketiga, basuh dengan air mutlak. Air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna, dan rasa.
Jadi saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, ada latihan, bolehlah buat latihan yang Ustaz bagi, mungkin ada di description di bawah, link untuk menjawab soalan. Jadi saya rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat. Jaga diri baik-baik, ingat SOP, stay safe. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat belajar.